Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Malam ni kita sambung kuliah kitab Al-Qaulud Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Masalah malam ni masalah yang ke 90. Betul Juzul 90 Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Makmum mendapati imam setelah selesai mengerjakan sebahagian daripada sembahyangnya. Makmum masbuk. Dia hanya dapat sebahagian sahaja solat dengan imam. Bila masbuk, apa yang perlu makmum lakukan? Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jika seorang makmum mendapati imam yang telah mengerjakan sebahagian daripada sembahyangnya, tak kiralah imam tu mendahului makmum 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Masalahnya, makmum ni masbuk, tertinggal. Imam telah mendahului makmum tersebut. Maka, makmum terus mengangkat takbiratul ihram dan sembahyang ia seorang diri dengan segera menghabiskan bahagian-bahagian sembahyang yang telah didahului dengannya oleh imamnya itu. Sehingga ia mendapat imamnya, maka berniat ia masuk sertanya, yakni berniat masuk berjemaah dengan imam itu. Katalah imam dah mendahului makmum 1 rakaat, masbuk 1 rakaat makmum ni. Dia datang, dia dapati imam tengah tahiyat. Tahiyat apa? 1 rakaat. Rakaat yang kedua. Maka makmum ni, dia masuk dalam saf, dia takbir, solat sendiri. Dia buat dulu 1 rakaat yang telah dia tertinggal daripada imam tu. Takbir, kemudian baca Fatihah, kemudian dia rukuk, i'tidal, sujud yang pertama, duduk antara sujud yang kedua, kemudian bangkit untuk rakaat kedua. Sekarang ni imam berada di rakaat kedua. Bila dia bangkit untuk rakaat kedua, dia dah berdiri sama dengan imam. Pada masa tu barulah dia niat, aku menjadi makmum. Masa tu baru dia niat, aku ikut imam. Ketika takbiratul ihram dia tadi, dia tak niat ikut imam. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dia baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Bila dia dah sama rakaat dia dengan rakaat imam, baru dia niat ikut imam. Dan terus menyempurnakan sembahyangnya serta imamnya, maka haruslah hukumnya mengikut pendapat, yakni qaul yang azhar, tapi makruh. Boleh ke tak boleh macam tu? Boleh.
Kita buat dulu apa yang kita tertinggal daripada imam. Kemudian bila kita dah sama dengan imam, pada masa tu kita niat ikut imam. Hukumnya boleh. Tapi makruh. Dan mengikut yang afdal. Yang tadi tu boleh tapi makruh. Yang afdalnya macam mana? Yang afdalnya bahawa bertakbiratul ihram ia bersama imam. Dan sempurnakan mana-mana bahagian yang luput itu selepas salam imamnya. Imam dah rakaat kedua, dia takbir, ikut je imam. Dalam takbir dia niat ikut imam. Ataupun lepas takbir, sebelum dia ikut imam tu, dia niat, dia ikut imam. Dia tak buat dulu apa yang dia tertinggal daripada imam. Satu rakaat ke dua rakaat dia tak buat dulu. Dia ikut imam pada rukun yang imam sedang lakukan sekarang. Pada imam, dia ikut imam pada perkara yang imam sedang lakukan. Kalau imam tengah qiyam, dia ikut imam pada qiyam. Kalau imam tengah rukuk, dia ikut imam pada rukuk. Rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau imam tengah sujud, dia takbir terus turun sujud. Kalau imam tengah duduk tahiyat awal, dia takbir, dia duduk tahiyat awal bersama imam. Itulah yang afdalnya. Habis? Baki rakaat, bila nak sempurnakan? Lepas imam bagi salam. Imam dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah dia bangkit sempurnakan apa-apa yang berbaki. Sebelum ni ada satu orang jemaah kita tanya, bangkit tu waktu bila? Lepas salam yang pertama imam ke lepas salam yang kedua? Afdalnya lepas salam yang kedua. Imam dah bagi salam 2 kali, barulah makmum memang sebut ni bangkit, bangun, sempurnakan baki rakaat. Baik. Ini didatangkan kisah. Kenapa cara yang pertama pun sah solatnya. Cara yang kedua sah juga solatnya, tapi cara yang kedua lebih afdal daripada cara yang pertama. Ni. Dia punya alasannya adalah kerana para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka itu apabila didahului oleh imam dengan sebahagian sembahyang mereka, mereka bertakbiratul ihram dengan bersendirian dan sembahyanglah mereka bahagian-bahagian yang luput daripada mereka. Dan apabila mereka mendapati imam, terus mereka berniat masuk berjamaah sertanya. Cara yang pertama tu cara yang dilakukan oleh sahabat pada zaman awal. Sahabat bila dia masbuk, dia duduk dalam saf sama dengan makmum-makmum yang lain, dia takbir, dia buat dulu apa-apa yang dia tertinggal daripada imam. Bila dia dah sama dengan imam, pada masa tu barulah dia niat ikut imam. Sehinggalah datang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendapati Nabi mendahuluinya dengan sebahagian sembahyang. Mu'adz masbuk. Maka bertakbiratul ihram ia serta Nabi, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam, bangunlah Mu'adz menyempurnakan segala bahagian yang ia luput daripadanya. Mu'adz orang yang pertama yang bila dia masbuk, dia ikut apa yang sedang imam lakukan. Adapun rakaat yang dia luput, yang dia tertinggal daripada imam tu, dia buat setelah imam bagi salam. Sahabat yang mula-mula buat adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi bila Mu'adz ni dibuat tak sama macam orang lain, maka orang lain adukan kepada Nabi. Maka perbuatan Mu'adz itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
Mu'adz telah meletakkan satu sunnah bagi kamu semua. Apa yang Mu'adz buat, itu sangat baik. Maka hendaklah kamu semua amalkannya. Bila masbuk, ikut imam pada perkara yang imam sedang lakukan. Baki yang tertinggal, buat ataupun sempurnakan setelah imam selesai solat. Dan hadis ini telah dibawa oleh Ibn Rifa'ah di dalam kitab Al-Kifayah. Dan itulah yang kita amalkan sehingga ke hari ini. Tak jumpa lagi zaman kita ni orang yang masbuk dia buat dulu apa yang dia tertinggal. Sebab perkara ni telah diajar sejak daripada sekolah lagi. Jadi semua orang tahu. Baik. Masalah seterusnya. Masalah yang ke-91. Kata Nabi kata, muru auladakum bis salah. Suruhlah anak-anak kamu solat sejak umur mereka 7 tahun. Boleh pukul kalau mereka enggan solat ketika umur 10 tahun. 7 tahun walaupun belum baligh, belum mukallaf, dah dilatih dengan solat. Solat kena bermula daripada wuduk lah. Bahkan sebelum tu lagi. Bila dia buang air, ajar dia cara basuh yang betul. Daripada umur 7 tahun. Kemudian ajar dia cara ambil wuduk. Kemudian ajar dia cara solat. Bawa dia datang solat berjamaah dekat masjid. Biar dia lihat cara orang solat. Dengan ini dia akan terbiasa dan dia akan tahu macam mana nak mengerjakan solat. Bila pergi sekolah, ustaz akan ajar dengan lebih sempurna. Baik. 91. Sembahyang berjamaah mulai daripada awal terlebih afdal daripada berjamaah dengan imam yang telah mendahului dengan sebahagian sembahyang. Kita datang, kita dah masbuk. Imam dah mula solat berjamaah. Sebahagian rakaat telah berlalu. Jadi macam mana nak buat? Terus menyertai solat berjamaah ke tunggu jemaah yang lain solat berjemaah dengan jemaah yang kedua daripada awal takbiratul ula sehingga salam. Ini perkara yang nak dibagi tahu dalam masalah yang ke-91. Telah berkata Ar-Ruyani, jika seorang hendak sembahyang berjemaah dan ia dapati imamnya telah mendahului sebahagian sembahyang. Imam dah berada pada rakaat yang kedua. Dia dah luput satu rakaat. Contoh. Dan ia mengharapkan akan hadir jamaah yang lain yang akan didirikan pada masjid itu. Dia berharapan akan ada jamaah yang kedua. Akan datang lebih ramai lagi orang. Kejap lagi. Setelah imam selesai solat, jemaah yang kedua akan lakukan solat. Itu dia punya tanggapan. Itu dia punya harapan. Macam mana dia boleh anggap macam tu, tanggap macam tu? Kerana itu tempat dia dah memang macam tu. Keadaan di situ. Orang datang, solat berjemaah ramai. Ada yang datang awal, ada yang datang lewat. Okey? Atau lainnya. Dekat masjid, dia
berharapan boleh mendirikan solat berjamaah daripada awal takbiratul ula sampai salam dengan jemaah yang lain. Sama ada dekat masjid yang sama ataupun di masjid yang lain. Masjid dia orang dah sembahyang sebahagian. Dia pergi masjid yang kedua, surau yang kedua. Yang mana surau tu lewat sikit solat dia. Kalau dia sembahyang kat surau yang kedua ni, kat masjid yang kedua ni, yang lewat sikit iqamah dia, dia boleh dapat solat secara berjamaah daripada awal takbiratul ula, takbiratul ihram sampai salam berjamaah. Kalau dia sembahyang di masjid pertama, dia dikira masbuk kerana imam telah mendahului dengan beberapa rakaat. Baik, kata pengarang, maka kata Imam Ruyani, maka yang terlebih aula, terlebih afdal, terlebih utama baginya tak usah bertakbiratul ihram mengikut dengan jemaah yang pertama. Tak payah. Bahkan hendaklah ia bersabar sehingga ditunaikan sembahyang dengan sempurna serta jemaah. Tunggu. Tak payah lagi sembahyang dengan jemaah pertama. Tunggu jemaah pertama selesai, datang lagi orang ramai, maka dia sembahyang dengan jemaah kedua dengan sempurna takbiratul ihram sampai salam bersama dengan jemaah. Kerana sembahyang berjemaah ni fadilat dia besar, 27, 25. Habis masbuk, masbuk tu berjemaah kita kira daripada mana dia start berjemaah. Kalau dia start daripada rakaat kedua lah dia start berjemaah. 27, 25. Rakaat pertama tak dikira. Rakaat yang dia sempurnakan sendiri tu tak dikira berjemaah. Dikira sendirian. Maknanya pahala dia akan kurang sikit lah berbanding orang yang berjemaah daripada awal sampai salam. Kerana tu di sini Imam Ruyani kata apa? Hendaklah dia bersabar sehingga dia tunaikan sembahyang tersebut secara berjamaah dengan sempurna daripada takbir sehingga salam. Demi mendapat fadilat yang besar. Apa yang dikatakan oleh Ar-Ruyani ini, jika ia memendekkan atas sembahyang jemaah yang pertama sahaja. Ini, kalaulah dia nak sembahyang berjemaah sekali sahaja, dia tak nak ulang berjemaah dua kali. Maka terimalah cadangan Imam Ruyani. Tunggu jemaah pertama selesai, datang lagi orang ramai, maka buat jemaah yang kedua, maka dia dapat berjemaah daripada awal sampai salam. Dia nak sembahyang berjemaah sekali sahaja. Boleh ke sembahyang berjemaah dua kali? Maka jika ia dapat sembahyang serta dua kumpulan jamaah itu, maka sesungguhnya ia telah menghimpunkan di antara dua fadilat jemaah. Tapi kalau dia tak kisah, dia ni lebih memikirkan fadilat yang besar. Kalau terpaksa buat jemaah dua kali, dia pun nak buat dua kali. Maka untuk dia ni, dia masbuk dengan jemaah pertama, maka tak perlu ditunggu jemaah kedua. Dia solat sahaja dengan jemaah pertama. Walaupun sebahagian rakaatnya dia tak dapat berjemaah, hanya sebahagian. Semayang je. Kemudian bila selesai dengan jemaah pertama, akan datang lagi orang ramai untuk solat berjemaah, maka dia ulang balik. Ulang balik solat tersebut dengan jemaah yang kedua. Maka di sini dia dapat dua fadilat. Fadilat dengan jemaah pertama, iaitu sebahagian solatnya dapat fadilat berjemaah, sebahagian lagi sendiri. Kemudian diulang kali yang kedua, dia dapat fadilat berjemaah daripada awal takbir sehingga salam. Okey. Kita boleh ulang solat fardu dua kali je lah. Boleh ulang dua kali dengan syarat. Satu, syarat yang pertama, sembahyang yang pertama kali kita lakukan tu dalam keadaan sendiri. Sembahyang kali yang kedua tu berjamaah. Okey, ataupun sembahyang kali pertama tu jamaah dia kecil, sembahyang kali kedua tu jamaah dia lebih besar. Okey, kedua kali. Dah tak ada tiga kali. Kalau tiga kali dia akan jadi apa? Dia akan jadi tersalsul lah. Datang jemaah ketiga ulang lagi. Sampai kan asar. Sembahyang zuhur,
Tak dia 2 kali sahaja. Syaratnya satu, yang pertama tu dia kerjakan dalam keadaan seorang diri, maka sunat dia ulang balik berjemaah. Tak sunat ulang sendiri. Nak ulang mesti syaratnya berjemaah. Ataupun jemaah yang kedua tu kecil, jemaah yang pertama tu kecil, jemaah yang kedua ni lebih afdal daripada jemaah pertama. Maka sunat dia ulang. Jadi bila dia sembahyang yang pertama, niat apa? Niat fardu lah. Sembahyang kedua pun dia kena niat fardu. Contoh dia sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Saja aku sembahyang fardu isyak. 4 rakaat ikut imam. Kemudian diulang balik, sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat ikut imam. Niat kedua-dua solat adalah niat fardu. Niat apa dia? Fardu. Tetapi yang jadi fardu hanya salah satu. Yang mana jadi fardu? Yang pertama tu lah jadi fardu, yang diulang kali kedua tu jadi sunat. Baik. Maka ini dapat apa yang dikatakan oleh Ar-Ruyani ini, jika ia memendekkan atas sembahyang jemaah yang pertama sahaja, maksudnya dia nak sembahyang berjemaah sekali je, tak nak sembahyang 2 kali. Maka jika ia dapat sembahyang serta 2 kumpulan, maknanya dia sanggup sembahyang berjemaah 2 kali. Sembahyang 2 kali. Maka sesungguhnya dia telah menghimpunkan di antara 2 fadilat jemaah. Fadilat jemaah pertama dengan fadilat jemaah kedua. Ini jika kita berkata bahawa orang yang sembahyang jamaah itu disunatkan mengulangi ia baginya. Maksudnya ulama berselisih pendapat. Apakah mereka yang telah solat berjamaah boleh ulang balik solat tersebut secara berjamaah? Okey, sebahagian ulama mengatakan sunat ulang. Sebahagian lagi kata tidak. Jadi ini dia kata, ini jika kita berkata tidak disunatkan, mana tadi? Ini jika kita berkata bahawa orang yang sembahyang berjemaah itu disunatkan mengulangi ia baginya, iaitu solat. Dan jika kita berkata tidak disunatkan baginya mengulanginya, kalau sembahyang sendiri sunat ulang, tapi kalau sembahyang berjemaah, yang pertama tu dah dilakukan secara berjemaah, apakah disunatkan ulang buat jemaah kedua? Kalau kita kata tak sunat, maka hendaklah ia memendekkan atas jemaah yang kedua saja, tak perlu dia menyertai jemaah yang pertama. Kalau dia dapat fadilat berjemaah full, tak perlu dia menyertai jemaah yang pertama, tunggu jemaah pertama selesai, datang lagi ramai orang, dia pun solat bersama jemaah yang kedua ni, maka dia dapat fadilat berjemaah daripada awal sehingga salam. Habis. Kita punya apa? Kita punya kecenderungan kepada fadilat sangat kurang. Zaman kita ni lah. Kerana itu ulama kita sangat menggalakkan kita sering mendengar tentang fadilat. Supaya kita ada sifat ihtisab tu. Ingin mendapat fadilat di sebalik amal. Janji di sebalik amal tu. Kalau kita tidak ada sifat ihtisab, kita tak akan berusaha lah nak dapat fadilat tu. Dapat, tak dapat, sudah. Jadi sahabat-sahabat mereka buat amal dengan ihtisab. Kan ada hadis yang berkata, man qama ramadhana imanan wa ihtisab. Jadi macam mana kita nak ada sifat ihtisab kalau kita tak tahu fadail? Kerana tu kita kena sering dengar tentang fadilat-fadilat amal. Sering. Walaupun hadisnya dhaif, tak ada masalah. Dia masih lagi hadis. Hadis dhaif boleh beramal. Bukan semua fadilat amal tu hadis dhaif. Ada yang hadisnya sahih, ada yang hadisnya hasan. Kita kena sering dengan fadilat, dan kita juga kena fikir macam mana ahli keluarga kita juga dalam hati mereka ada keinginan untuk dapat apa? Fadilat
yang dijanjikan di sebalik amal. Bila orang tahu fadilat, orang akan apa? Berebut-rebut. Tu Nabi kata dalam hadis, kalaulah manusia tahu fadilat solat di saf yang pertama, pasti mereka akan berebut. Dan kalau tak dapat, perlu undi, mereka sanggup apa? Buat undi. Kalau tahu fadilat. Hari ni orang tak berebut sebab tak tahu fadilat. Azan sama juga. Kalau orang tahu fadilat ni, orang akan berebut. Hari ni tak berebut. Kau lah azan. Sebab apa? Tak tahu fadilat. Kerana tu kita kena ambil fikir perkara ni. Macam mana boleh datang sifat ihtisab dalam hati kita, dalam hati anak isteri kita, jiran dan seluruh umat. Apa faedah daripada fadilat? Banyak faedah dia. Kita pun tahu apa fadilat naik gaji. Apa fadilat naik pangkat. Okey. Apa fadilat gaji besar. Semua kita tahu. Kerana tu kita semua berlumba-lumba berusaha untuk dapat fadilat tu. Daripada gaji kecil ke gaji besar, daripada pangkat rendah naik pangkat tinggi. Bekerja-kerja. Kadang-kadang sampai berhasad dengki. Sebab apa kita nampak tu kebendaan yang kita dapat di sebalik tu. Kelebihan, kesenangan, kemudahan yang ada di sebalik tu. Sama juga orang yang banyak hasanah dia, esok ke akhirat dia paling apa? Paling mewah hidup dia, paling senang. Nabi dah ahli syurga dah. Tapi Masya Allah, dengan amal kita pun tak boleh nak apa? Tak boleh nak tanding. Berdiri dalam solat begitu lama. Baca Al-Quran dalam solat begitu banyak. Sahabat pun tak sanggup nak apa? Nak ikut. Baru satu rakaat dah hampir 6 juzuk Nabi baca. Dah lah sahabat tu kata. Dia pun niat mubarakah, sempurnakan semai sendiri balik. Nabi baru satu rakaat tu. Fadilat. Ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan orang yang banyak pahala, Masya Allah, macam orang yang pahala ni macam duit kat dunia ni lah. Duit kat dunia kalau kita kumpul banyak pun tak boleh bawa pergi ke akhirat. Tak boleh bawa. Kalau bawa pun tak laku macam duit Malaysia. Kita nak guna pakai dekat Singapura. Walaupun jiran je. So, kedai dia tak nak terima. Kenapa nak beli pakai duit Malaysia pula? Ni kerajaan lain bukan kerajaan Malaysia. Nak kena tukar dulu kepada dolar Singapura. Baru boleh. Duit Singapura sama juga tak boleh guna kat sini. Nak guna kena tukar dulu. Ni kat akhirat duit tak pakai. Yang pakai apa? Pahala. Kerana tu inilah fadilat-fadilat ni yang menyebabkan kita dapat banyak pahala, banyak hasanah. Allahu. Baik, yang seterusnya 92. Sembahyang diiqamatkan dan makmum belum lagi ia menunaikan sembahyang qadanya. Ini masalah yang ada khilaf, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Di antara Imam Nawawi dan juga imam yang lain, Imam Asnawi. Jika seorang hadir ke masjid dan sembahyang diiqamatkan, masuk surau, masuk masjid, Tok Bilal dah iqamat. Sedangkan ia belum lagi tunaikan sembahyang qadanya. Belum lagi tunaikan sembahyang qada. Tok Bilal iqamah sembahyang zuhur. Dia subuh tadi tak sembahyang lagi. Apa hukum qada sembahyang subuh? Wajib. Ni. Ia belum lagi tunaikan sembahyang qadanya. Yang wajib atasnya. Tak kira lah sembahyang tu jadi qada dengan sebab ada uzur ataupun tanpa uzur. Ada uzur tidur contohnya. Lupa. Tak ada uzur memang sengaja. Dengar ada azan. Nanti dululah. Okay. Sampai habis waktu. Tak ada uzur. Cuma beza yang ada uzur tak berdosa. Yang tak ada uzur berdosa. Berapa besar dosa tu nanti dekat akhirat tengoklah.
Wajib qada. Dia datang nak sembahyang zuhur. Tok Imam, Tok Bilal dah iqamat sembahyang zuhur. Apa perlu dibuat? Qada sembahyang subuh dulu, baru menyertai solat berjemaah zuhur ataupun menyertai solat zuhur berjemaah kemudian qada lepas sembahyang zuhur. Di sini berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah, disunatkan, sunat baginya bahawa ia mulakan dengan sembahyang qadanya lebih dahulu dengan seorang diri. Walaupun Tok Bilal dah iqamat, dia takbir dulu sembahyang qada subuh 2 rakaat. Selesai sembahyang qada subuh barulah menyertai solat berjemaah. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Sembahyang qada subuh 2 rakaat tadi dia buat sendiri, bukan berjemaah. Seorang-seorang dia. Kemudian barulah menyertai jemaah untuk solat zuhur. Walaupun dengan cara ini dia jadi masbuk 2 rakaat. Ada jadi masbuk. Itu pendapat Imam Nawawi. Dan apabila selesai daripada solat qadanya dan sempat mendapati jemaah, selesai sembahyang qada, sembahyang berjemaah masih lagi belum selesai, maka hendaklah sembahyang ia serta mereka, menyertai solat berjemaah. Dan kalaulah tidak, sembahyanglah bersendirian. Dia sembahyang qada, selesai sembahyang qada, sembahyang berjemaah, yang tunai itu pun dah selesai. Maka apa perlu buat? Sembahyang je lah. Sembahyang yang tunai itu bersendirian juga. Jadi qada sendiri, sembahyang tunai pun sendiri. Tak dapat fadilat berjemaah. Itu pendapat Imam Nawawi tentang orang yang ada solat yang perlu dia qada. Dan janganlah sembahyang yang qada di belakang yang sembahyang fardu yang tunai. Kita kata tak boleh ke dia sembahyang qada tapi di belakang imam sembahyang tunai. Imam niat sembahyang fardu zuhur tunai. Dia niat ikut imam sembahyang subuh qada. Tak boleh ke? Kata Imam Nawawi, janganlah sembahyang qada di belakang imam yang sembahyang fardu yang tunai. Jangan. Kenapa? Kerana sembahyang qada di belakang imam yang sembahyang tunai bersalahan ulama pada harusnya. Kenapa Imam Nawawi kata macam tu? Kerana nak keluar daripada khilaf. Okey. Setengah ulama mengatakan makmum tak boleh sembahyang qada di belakang imam yang sembahyang tunai. Setengah ulama berpendapat sedemikian. Setengah lagi mengatakan boleh makmum sembahyang qada di belakang imam yang sembahyang tunai. Jadi kalau kita tak sembahyang qada di belakang imam yang sembahyang tunai, maka kita telah keluar daripada khilaf dengan ulama yang mengatakan tak boleh. Keluar daripada khilaf ulama itu yang terbaik. Itu yang Imam Nawawi kata, jangan sembahyang qada di belakang imam yang sembahyang tunai. Kenapa? Kerana keluar daripada khilaf ulama itu yang terbaik. Kerana ada sebahagian ulama mengatakan tak sah makmum sembahyang qada di belakang imam yang sembahyang tunai. Baik. Dan sembahyang tunai, okey. Yang pertama tadi Imam Nawawi kata, bila dia ada sembahyang yang perlu diqada, sedangkan iqamah telah pun dilaungkan, Imam Nawawi kata buat sembahyang qada dulu. Selesai sembahyang qada baru sembahyang tunai. Sebab apa Imam Nawawi kata macam tu? Kerana apa dia? Sembahyang mana tadi? Dan sembahyang tunai bagi orang yang ada qada ni. Alasan dia apa? Alasan dia
sembahyang tunai bagi orang yang sembahyang qada, bersalahan ulama tentang sahnya. Maknanya ada setengah ulama mengatakan orang yang wajib sembahyang qada, dia tak boleh sembahyang sunai. Dia tak boleh sembahyang apa? Tunai. Kena selesaikan qada dulu baru boleh sembahyang tunai. Kalaulah dia ada qada, sembahyang subuh tak sembahyang lagi pagi tadi. Sekarang ni nak sembahyang zuhur. Sebab apa? Waktu sekarang adalah waktu zuhur. Contoh, dia nak sembahyang zuhur. Boleh tak? Setengah ulama kata tak sah dia sembahyang zuhur dalam keadaan sembahyang subuh dia belum lagi dia qada. Maknanya itu pendapat setengah ulama. Setengah ulama yang lain berpendapat boleh sembahyang tunai walaupun atas diri dia ada solat yang perlu dia qada. Itu pendapat yang kedua. Jadi apa pun keluar daripada khilaf ulama itu yang terbaik. Kerana itu Imam Nawawi kata sembahyang dulu qada kemudian barulah menyertai solat tunai. Kalau jemaah masih ada, buat berjemaah. Kalau jemaah dah selesai, buat sendiri sembahyang tunai itu. Dan keluar daripada khilaf yang ini bersalahan ulama, hukumnya adalah sunat. Baik, berkata Imam Al-Ghazali dan jamaah. Imam Al-Ghazali dan ada ramai lagi ulama yang lain yang sependapat dengan Imam Ghazali. Apa kata mereka ni? Disunatkan bahawa dimulakan dengan sembahyang tunai. Itu saya kata dah. Ada khilaf. Jadi Imam Ghazali dan sebahagian ulama yang lain mengatakan bila kita ada sembahyang yang perlu kita qada, tapi sekarang ni waktu untuk sembahyang tu tunai. Kata Imam Ghazali, kita nak mulakan yang qada dulu ke yang tunai? Imam Ghazali kata mulakan yang tunai. Dia mulakan dengan sembahyang tunai. Kata Imam Ghazali, disunatkan bahawa dimulakan dengan sembahyang tunai. Bila tu? Mulakan dengan sembahyang tunai. Jika ia takut luput sembahyang jamaah. Tok bila dah qomat. Kalau dia sembahyang qada dulu, kemudian dia tak akan dapat berjamaah. Sedangkan fadilat berjamaah tu besar. Maka kalau dia takut luput berjamaah, maka sembahyang tunai dulu. Selesai sembahyang tunai berjamaah, barulah dia qada. Maknanya kalau dia tak takut luput, tu imam tu jenis baca panjang, dia sembahyang ringkas je, sembahyang qada, takut luput berjamaah, maka sembahyanglah qada dulu baru sembahyang tunai. Tapi kalau dia takut luput berjamaah, maka sembahyang berjamaah dulu, kemudian baru sembahyang qada. Sembahyang tunai dulu baru sembahyang qada. Kalau berbimbang ia, yang ni kalau sibuk ia dengan sembahyang qada. Kalau dia sibuk dengan sembahyang qada, dia akan terluput jemaah, maka sembahyang jemaah dulu yang tunai, kemudian baru sembahyang qada. Dan tempat sunat itu semuanya pada sembahyang lain daripada Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat, tak boleh kita buat qada dulu. Kena buat solat Jumaat dulu. Qada lepas sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sembahyang Jumaat ni mesti berjemaah. Tak boleh sembahyang sendiri. Sembahyang qada boleh berjemaah, boleh sendiri. Jadi kalau kita kata, oh ini Tok Imam dah, Tok Bilal dah ikomat sembahyang Jumaat ni, nanti dulu aku sembahyang subuh tak lagi. Dia sembahyang subuh dulu, maka luputlah dia sembahyang Jumaat. Bila luput sembahyang Jumaat, boleh buat Jumaat? Tak boleh. Kena sembahyang zuhur. Kata Imam Nawawi, kata Imam Ghazali, tempat sunat itu, sunat kita sembahyang qada dulu, baru sembahyang tunai. Bila mana sembahyang tunai itu bukanlah sembahyang Jumaat. Dan demikian juga pada sembahyang yang lain jika takut luput sembahyang tunai. Satu lagi, kalaulah waktu sembahyang tunai itu dah suntuk. Waktu zuhur dah nak habis dah, nak masuk waktu asar. Dia subuh tak sembahyang lagi. Sekarang ni waktu zuhur, tapi waktu zuhur dah nak habis. Sekarang ni dia nak sembahyang qada dulu baru sembahyang zuhur ke, ataupun sembahyang zuhur dulu baru sembahyang qada? Kalau dia sembahyang qada dulu, kemudian sembahyang zuhur, dua-dua jadi qada. Sebab waktu zuhur dah suntuk. Maka dia kena sembahyang tunai dulu. Kemudian lepas sembahyang tunai tu baru sembahyang qada. Jangan dibuat solat elok-elok tunai boleh dapat ikut tunai dengan sebab dia qada dulu, sembahyang qada dulu jadi qada. Jika takut luput sembahyang tu tunai. Wallahu a'lam. Cukup dulu setakat ni. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita tutup majlis?
Semain tarawih. Bila imam bagi salam, kita bangkitlah. Boleh. Okey. Lagi? Tak ada Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.